Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita mengambil sedikit fasa. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita mengadakan live pada pagi ini. Jadi pagi ini kita nak bincang sikit berkaitan dengan satu hukum tajwid satu hukum tajwid yang mana saya rasa ramai lagi di luar sana yang masih lagi tidak mengetahui cara bacaan bagi hukum yang kita akan bincangkan. Baik, hukumnya adalah dinamakan hukum iltiqas sakinain. Hukum iltiqas sakinain. Ramai yang baca salah hukum ni. Itulah apabila tanwin sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain bertemu dengan hamzah wasal. Hukum ini terjadi apabila tanwin sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain bertemu dengan hamzah wasal. Baik. Jadi persoalannya, kalau kita di Malaysia ni kita menggunakan mushaf yang daripada Madinah ataupun mushaf Uthmani mushaf Uthmani yang mana dia akan tulis dalam bentuk tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kemudian lagi satu mushaf daripada Indonesia kebanyakan daripada Indonesia, ataupun kita panggil Quran Majid, mushaf Majid, yang tu dia tulis dalam bentuk nun kecil yang berbaris kasrah. Jadi hukum dia sama cuma mushaf tu berbeza. Yang kita baca di Malaysia ni mushaf Russam Uthmani. Mushaf Russam Uthmani tu yang mana ditulis dalam bentuk tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi apabila kita bertemu dengan bacaan begini, kalimah-kalimah begini, itulah tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ramai yang baca salah. Ramai yang baca dengan tanwin tersebut dibariskan dengan kasrah terus sambung masuk ke dalam lam tu. Sebenarnya salah bacaan dia salah. Ramai yang baca Nuhil Mursalin. Ramai yang baca macam tu. Sebenarnya salah. Sebenarnya Nuhinil, bukan Nuhil. Tapi ramai yang baca Nuhil. Tanwin tu dibaca dengan kasrah sahaja. Sedangkan salah. Sedangkan bacaan sebenar adalah Nuhinil. Nuhinil itu bacaan yang sebenar. Mengikut mushaf Indonesia, macam itulah baca dia, Nuhinil. Baik, cara dia yang pertama, tanwin tu kita tukar dah bagi jadi nun mati. Asal dia nuhin, nuhin, ha kasratain, bunyi dia hin. Kemudian kasratain tu kita tukar bagi jadi nun mati, iaitu ha kasrah nun sukun hin. Bunyi dia sama sebab ulama kata tanwin dengan nun mati ni benda yang sama. Tanwin dengan nun mati ni sama. Ulama kata sama pada pihak bunyi dah. Kalau ha kasratain bunyi dia hin,
ataupun ha kasrah nun sukun hin juga bunyi dia sama hin. Kemudian apabila ha kasrah nun sukun, bertemulah di situ ittiqas sakinain, bertemu dua yang sakin, dua yang mati. Yang pertama nun yang mati, nun ha berbaris kasrah tu asal dia mati, bertemu dengan lam mati, al-mursalin tu. Bila bertemu dua yang mati, maka bacaan tidak boleh disambung, maka bacaan tidak lagi boleh disambung. Jadi macam mana kita nak sambung? Dia kena hidupkan sukun yang pertama, iaitulah nun sukun yang pertama tu kena hidupkan dengan baris kasrah. Kemudian barulah boleh baca nuhinil, nuhinil. Ni baik. Ada orang nak join pula. Baik. Jadi apabila kita hidupkan sukun yang pertama tu, barulah boleh baca, barulah boleh sambung bacaan tersebut. Nuhinil, macam tu. Asalnya kalau tulisan dalam Al-Quran, Rusam Osmani yang kita baca di Malaysia ni, kasratain nuhin, tapi ramai yang baca nuhil mursalin. Itulah punca dia pasal tak erti punca dia pasal tak belajar. Jadi tajwid ni dia kena belajar, Quran ni dia kena belajar, dia kena ada guru lah, kena ada guru yang mengajar. Salah satu kita syarat nak dapat ilmu, kena ada guru yang tunjuk ajar, guru yang tunjuk ajar ilmu tersebut, barulah kita dapat ilmu. Kalau kita sekadar mengaji dengan YouTube, sekadar mengaji dengan Google dan sebagainya, yang tu tak betul lah. Kaedah macam tu tak betul. Ilmu tu kadang dapat, tapi kita nak ilmu secara bertalaqi, bertalaqi dengan guru kita. Kita kena ada maknanya berdepan secara live dengan guru kita. Itulah kita katakan kita ada sandaran kita ilmu tersebut. Kalau sekadar mengaji dalam YouTube, yang tu kadang-kadang ilmu kita dapat, tapi sanad tu tidak ada, dan doa malaikat pun tidak ada. Dia kena duduk dalam majlis ilmu. Jadi sekali lagi kita tengok pada skrin kita tu, tengok pada bahagian mushaf Madinah tu, mushaf Madinah. Ramai yang baca salah dah. Sekali saya ulang, ramai yang baca macam mana? Nuhil mursalin, Nuhil mursalin. Ramai sangat baca macam tu. Yang kasratain tu dia baca dengan baris kasrah sahaja, kemudian terus dia sambung Nuhil mursalin. Sebenarnya bacaan tersebut adalah salah, bukan begitu. Dia kena baca seperti mana sebelah kanan tu, mushaf Indonesia, iaitulah dia kena ada nun kecil, baris kasrah, nuhinil, nuhinil. Jadi nun tu main kat mana? Persoalan dia, nun tu main kat mana? Ramai lah yang saya tengok guru-guru, sama ada dalam TikTok ataupun dalam dalam Facebook ke, dalam YouTube, yang menerangkan dan mereka memberitahu kata nun tersebut adalah nun yang ditambah. Sebenarnya kurang tepat, bukan nun tu ditambah. Nun tersebut datangnya dari tanwin tersebut. Maknanya nun itu diiwat. Iwat maknanya ditukarkan daripada tanwin tersebut. Asal dia nuhin, ha kasratain, bunyi dia hin. Kemudian tanwin itu ditukar dalam bentuk nun mati. Macam mana? Ha kasrah, nun sukun, bunyi hin juga. Sebab tu saya kata nun tersebut datang daripada tanwin tersebut, maknanya ditukar, iwat. Sebab tu hukum ni juga dipanggil nun iwat. Nun iwat tu maksudnya nun tu ganti tanwin, bukan tambah lah. Bukan tambah. Bukan tambah sebab apa? Sebab ada segelintir guru yang menerangkan, dia mengatakan kata nun itu ditambah. Kalau kita tambah, seolah-olah dia ada dua nun kat situ. Bila ada dua nun, maknanya kita telah menambah huruf yang menyebabkan lari makna ayat tersebut. Tu. Baik, sekali lagi saya nak terang bahawa nun kecil itu datang dia daripada mana? Datang dia daripada tanwin itu sendiri, ditukar, diganti. Tanwin itu ditukar kepada nun mati.
Sebab tu ulama kata sama lah. Ulama tajwid kata nun mati dengan tanwin tu adalah sama. Cuma beza bentuk tulisan. Beza bentuk tulisan. Tapi sama pada bunyi dia tu sama. Ha kasrah nun sukun bunyi dia hin. Ha kasratain bunyi dia hin. Jadi nun tu datang daripada tanwin tu sendiri. Ditukar dalam bentuk nun mati. Kemudian tak boleh baca lagi sebab nun tu mati bertemu dengan lam mati. Sebab tu dikatakan hukum iltiqa sakinan, bertemu dua yang sakin. Itulah nun yang ditukar daripada tanwin tadi tu nun mati, kemudian bertemu dengan lam mati. Mana ada al-mursalin tu. Jadi tak boleh nak sambung bacaan lagi. Tapi ramai yang baca nuhil mursalin. Salah. Sebab tu Quran ni kena berguru, kena mengaji secara live, berguru. InsyaAllah kita akan dapat ilmu. Baik, barulah bacaan kita tepat. Ni kita Quran dah lah tak mengaji, tak baca, tak mengaji pula. Bila mai bulan puasa barulah kelang kabut nak baca. Bila baca salah, kena jaga lah. Bila kita baca salah, kita tanggung dosa lah. Sebab Quran ni dia bukan macam buku biasa. Buku biasa kalau kita baca salah tak berdosa. Tapi Quran kalau salah kita tanggung lah dosa. Baik, jadi bacaan yang betul dah nuhinil. Baca seperti mana mushaf Indonesia tu yang ada nun kecil tu. Kalau tulisannya seperti mana mushaf Madinah, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Baik, jika ada sebarang soalan boleh terus bertanya di ruangan komen. Sementara kita nak makan sahur ni, sekarang baru pukul 5-6 minit. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 50 lebih kat sejam. Jadi insyaAllah kita dalam 10 minit ni kita akan tamatkan live kita insyaAllah. Jadi jika ada sebarang soalan berkaitan dengan hukum tajwid, hukum tajwid sajalah, jangan tanya tafsir sebab saya tak tanya tafsir, tanya hukum tajwid sahaja. Bila bolehlah terus bertanya pada ruangan komen insyaAllah. Jika ada jawapan, insyaAllah saya akan boleh bertanya pada hukum-hukum yang lain sekalipun insyaAllah. Jadi pagi ni kita bincang hukum iltiqas sakinain, itulah bertemunya dua yang sakin, dua yang mati. Mana dia? Yang pertama nun mati, nun yang ditukar daripada tanwin tu, asal dia nuhin, ha kasratain bunyi hin, kita tukar tanwin kepada nun mati, ha kasrah nun sukun. Itulah yang pertama nun mati. Yang kedua lam mati. Itu dikatakan iltiqas sakinain, dua yang mati. Apabila bertemu dua yang mati, maka tak boleh nak sambung bacaan. Di antara Nuh dengan Al-Mursalin tu tak boleh nak sambung bacaan. Sebab apa? Ada dua yang mati. Yang pertama nun mati, yang kedua lam mati. Tak boleh nak sambung. Jadi macam mana cara nak sambung dah? Kita kena bariskan dengan baris kasrah pada nun yang mati tersebut. Sebenarnya nun mati itu mestilah kena hidupkan. Kita kena hidupkan dengan baris kasrah, barulah boleh baca seperti mana mushaf Indonesia tersebut. Jadi mushaf Indonesia ni dia mudah, dia letak siap-siap dah. Dia letak siap-siap dah cara nak baca dah. Dia letak nun kecil baris kasrah. Nuhinil, macam tu. Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Baik. Jadi kalau ada soalan berkaitan dengan hukum tajwid, boleh terus bertanya pada ruangan komen insyaAllah. Jika saya boleh jawab, saya jawab lah insyaAllah. Kita akan tamatkan live kita lebih kurang 5 minit lagi lah. 5 minit lagi. Kita live ni sekejap saja. Sementara nak tunggu waktu sahur sahaja. Sebab apa? Sebab melewatkan sahur ini adalah sunat. Kita mentakhirkan sahur adalah hukum dan sunat. Jadi kita lewatkan sedikit lah. Sebab masuk waktu 5.58. Masuk waktu subuh 5.58. Sekarang 5.58 minit. Awal lagi kan, awal lagi. Ya, jadi yang mana yang dah ada juadah tu untuk bersahur tu, insyaAllah lah tak akan lengkabut sangat. Jadi itulah pesanan saya. Al-Quran ni kita kena baca lah, kena baca, jangan tak baca. Jadi nak baca tu kena ada ilmu lah. Sebab apa? Sebab amalan yang tiada
tanpa berdasarkan ilmu, maka Tuhan tolak mentah-mentah macam tu. Jadi kita nak buat apa-apa pastikan ada ilmu. Nabi kata man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi al-ilmi. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alayhi bil ilmi. Nak kedua-duanya, nak dunia pun nak, akhirat pun nak, kena ada ilmu dah. Jangan buat sesuatu perkara ibadah tu tanpa ilmu. Buat tu mestilah kena dengan ilmu. Baik. Ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan hukum tajwid? Jadi hukum pagi ni adalah hukum ittiqas sakinain. Hukum ittiqas sakinain salah satu kita bagi hukum yang terdapat dalam bacaan Al-Quran. Terdapat dalam bacaan Al-Quran, itulah dinamakan hukum ittiqas sakinain. Yang ramai sangat yang baca salah. Sebab apa lagi jadi macam tu? Sebab tak mengaji, punca dia tak mengaji. Punca dia tak mengaji, ataupun dia mengaji tapi dia tak faham, lepas tu dia tak mau tanya. Tu punca dah. Dia kalau tak mengaji, kalau mengaji tak faham ni, tanyalah. Tanya tak kena bayar pun, tanya tak ada masalah. Kan, tanya. Jangan kita diamkan diri. Diamkan diri, tanya pun tak apa pun tak. Tak mahu. Tanyalah, tanya. Tak ada masalah. Tak kena bayar lah. Orang yang tanya ni adalah untung lah. Sebab kadang-kadang, contohnya dalam grup WhatsApp, dia seorang tanya. Kemudian, bila guru beritahu jawapan, orang lain pakat tumpang sekali, tahu. Jadi, dapat pahala kat dia lah. Sebab dia yang tanya. Sebab itulah, as-soal miftahul ilmi. Bertanya itu adalah kunci ilmu. Kunci ilmu. Bertanya itu adalah kunci ilmu. Baik. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh tanya lah. Okey, sebentar lah. Sekiranya ada sebarang soalan boleh terus bertanya. Sihat semua insya-Allah. Baik, mudah-mudahan kita semua ini Allah Ta'ala rezekikan bertemu dengan malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr. Baik, sekiranya ada soalan berkaitan dengan hukum ittiqas sakinain, boleh terus bertanya lah sebelum saya menamatkan live lebih kurang dalam 3 minit 4 minit ni insya-Allah. Pak, siapa nak tanya apa boleh tanya. Kok ada yang tak erti nak baca lagi hukum ni, yang tak faham lagi, boleh tanya hukum ni insya-Allah. Kita akan cuba jawab insya-Allah secara live. Ada tak soalan? Jadi sebelah kiri itu adalah tulisan daripada Mushaf Madinah. Mushaf yang dikeluarkan daripada Madinah. Daripada Madinah. Iaitulah hukum ni, itulah tanwin kasratain bertemu dengan hamzah wasal. Kemudian sebelah kanan itu Mushaf Indonesia. Kebanyakan Mushaf Indonesia ni ditulis siap nun baris kasrah. Tapi di Malaysia ni kebanyakan kita guna Mushaf Osmani ataupun Mushaf Madinah. Mushaf Madinah, itulah tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi banyak yang baca salah lah. Banyak yang baca salah di situ. Jadi kita kena tahulah ilmu cara nak betul dia tu. Apabila tanwin bertemu hamzah wasal, mestilah kita tukarkan tanwin tersebut dalam bentuk nun mati. Kemudian kita hidupkan nun mati tersebut dengan baris kasrah. Barulah kita boleh sambung bacaan. Nuhin jadi nuhinil. Nuhin jadi nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Tu cara bacaannya. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan nampaknya tak ada soalan lah. Tak ada soalan untuk begini, tak ada soalan. Jadi saya rasa semua faham lah. Semua faham berkaitan dengan hukum ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan bacaan kita ni betul lah. Sebab kita baca ni Quran ni kalam Allah. Kalam Allah mestilah dibaca dengan betul. Kerana hukum mempelajari tajwid, hukum dia fardu kifayah. Setengah orang dia kata orang lain belajar kita tak payah. Tu dia kata. Fardu kifayah ni kalau dalam satu taman tu ada 100 orang. Kemudian ada 2 orang, 3 orang yang mengaji tajwid, maka yang lain tu terlepas dosa disebabkan 3 orang tu mengaji.
Itu dimaksudkan fardu kifayah. Bukan fardu di atas tiap-tiap orang, fardu di atas tengah sahaja. Disebabkan 2-3 orang tu pergi mengaji, maka yang lain itu yang tak mengaji tu terlepas dosa. Itu dimaksudkan dengan fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain. Apa dia fardu ain ni? Apabila kita nak membaca Al-Quran itu dengan hukum tajwid. Bila kita nak baca Quran dengan hukum tajwid, hukum dia fardu ain. Itulah kewajipan ke atas tiap-tiap orang. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tidak ada hukum tajwid, hukum dia berdosa. Tanggung sendirilah. Siapa baca salah, dia tanggung sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak pergi mengaji. Dia tak ada guru. Jadi kalau tak mau dosa, kena mengaji. Dalam mengaji, kalau salah tak dikira dosa. Dalam mengaji, dalam menuntut ilmu tersebut, kita baca salah, tak dikira dosa. Sebab apa? Sebab ni kita ni penuntut ilmu, sedang belajar. Tapi kalau orang yang tak mengaji, dia baca salah, tanggunglah dosa sendiri. Orang ni tak tanggung sendirilah. Dia baca banyak, dia ingat pahala dia banyak, tengok-tengok dosa dia lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia baca salah. Makhraj tak betul, sifat tak betul, tajwid dia bukan, dengung dia kata tak dengung. Yang tak dengung dia pergi dengung. Panjang 2 rakaat dia baca 6 rakaat, panjang 6 rakaat dia baca 3 rakaat. Jadi salah banyak. Jadi dia tanggunglah. Kalau bacaan pada surah Al-Fatihah, kalau dia melakukan kesalahan kecil, contoh dia panjang pendek tak betul, dengung tak betul contohnya lah, maka sembahyang sah, cuma pahala tu kurang sikit lah. Dia tak dapat 100%. Tapi kalau dia melakukan kesalahan besar pada surah Al-Fatihah, contohnya huruf sin, huruf sad, sira, dia baca sira baca dengan sin, sad dibaca dengan sin, maka boleh merosakkan sembahyang. Ihdinas sira dibaca dia baca dengan habdas, boleh merosakkan sembahyang dia. Dia sembahyang tunggu terbalik, tapi tak ada pahala, malah berdosa lagi. Dia kira tak sembahyang sebab dia baca salah. Baik, jadi rasanya semua faham dengan hukum yang kita bincang begini, insyaAllah. Jika ada masa luang nanti, kita akan buat lagi live untuk hukum yang seterusnya, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan semua faham lah. Mudah-mudahan semua faham. Baik, sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan dari saya sendiri. InsyaAllah kita akan berterusan mengadakan live untuk hukum yang seterusnya, insyaAllah. Yang berminat untuk belajar tajwid daripada saya, bolehlah follow setiap kali live, insyaAllah. Saya akan buat waktu free lah, waktu free sahaja, insyaAllah. Jadi aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.